Salam sejahtera, nama saya Andre McElvin Endimel dengan nomor card matrix 2022483768. Salam sejahtera, nama saya Angelo Adriano Raymond dengan card matrix 2022871334. Salam sejahtera, saya Del Rico memegang nomor matrix 2022609364. Selamat sejahtera, nama saya Maro Maximilian Moses, ID Matrix 2022664888 dari Fakulti Sains Komputer dan Matematik. Selamat sejahtera, nama saya Direnopoulos Batis, nomor matrix 2022643504. Ini merupakan isi kandungan daripada hasil kajian kami, yaitu yang pertama adalah pengenalan, kedua adalah adat dan budaya kaum Baba dan Nyonya, ketiga yaitu cabaran dan halangan kaum Baba dan Nyonya, keempat yaitu strategi pengukuhan kaum Baba dan Nyonya, dan akhir sekali adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pengenalan. Bagi pengenalan untuk hasil kajian kami adalah Baba dan Nyonya yang mulanya datang hijrah dan telah bentuk satu sub-ethnic community yang besar di tanah Melayu, yaitu kaum peranakan Cina. Peranakan Cina adalah sebuah kumpulan sub-etnik Cina yang unik di Malaysia. Sub-etnik tersebut berhasil daripada akulturasi antara kaum Cina dan kaum Melayu. Perkataan Cina peranakan dianggap sebagai orang Cina yang mempunyai separuh campuran darah dengan orang Melayu. Komuniti ini semakin lama semakin hilang akibat ditelan zaman. Ini disebabkan daripada banyak faktor yang melibatkan perkembangan dunia dari semasa ke semasa. Sekarang saya akan membentangkan tentang adat dan budaya kaum Baba dan Nyonya. Yang pertama adalah makanan. Makanan kaum Baba dan Nyonya sangat terkenal dan disanjung tinggi di Melaka. Tetapi kebanyakan makanan kaum Baba dan Nyonya mengandungi khinzir dan tidak halal untuk masyarakat Malaysia yang beragama Islam. Maka berbagai makanan yang telah disesuaikan dengan penggunaan bahan yang halal agar penduduk tempatan dan pelancong dapat menikmati keunikan makanan tersebut. Seterusnya adalah pakaian. Baju tradisional kaum Baba dan Nyonya dikenali sebagai baju panjang dengan asal-usul Javanese. Baju panjang ini mempunyai pakaian bagian atas yang mencecah kepanjangan sehingga bagian betis dengan lengan panjang dan dipakai dengan batik sarung. Pada hujung tahun 1920-an, kebanyakan golongan muda, Baba dan Nyonya telah meninggalkan fashion lama baju panjang dan lebih memakai pakaian yang lebih moden dikenali sebagai baju kebaya. Kebaya merupakan sebuah perkataan pinjaman Portugis yaitu kobaya. Terdapat kemungkinan bahwa beberapa aspek yang dapat ditemui pada baju kebaya, seperti penggunaan rendah mendapat pengaruh daripada orang Portugis dan Belanda semasa zaman penjajahan. Baju kebaya mempunyai rupa yang hampir sama dengan baju kurung dari budaya kaum Melayu. Seterusnya ialah bahasa. Bahasa Baba dan Nyonya merupakan logat bahasa Melayu, dan bahasa ini didapati bahwa telah menggunakan banyak kata pinjaman dari bahasa Cina, terutamanya Hokkien, Portugis, Belanda, Tamil, dan English. Antara kata pinjam dalam bahasa Baba dan Nyonya ialah gua, lu, loteng, pangkaeng, dan tanglung. Yang keempat ialah pantang larang. Komuniti Baba dan Nyonya sangat mementingkan dan menekankan pantang larang semasa perayaan. Antara pantang larang yang diamalkan dan ditekankan oleh komuniti Baba dan Nyonya ialah tidak boleh menyapu atau membersihkan rumah pada hari sehingga hari ketiga perayaan. Selain itu, contoh pantang larang yang diamalkan oleh komuniti Baba dan Nyonya ialah orang yang membuka pintu seharusnya tidak lahir pada zodiak bagi tahun tersebut. Seterusnya, Baba dan Nyonya juga akan mementingkan hari ke-9 perayaan karena mereka menganggap bahwa hari tersebut merupakan hari penamat bagi Tahun Baru Cina. Baba dan Nyonya juga percaya bahwa aktiviti mengunjungi rumah terbuka dan menyambut dengan keluarga amat penting bagi melengkapkan sambutan perayaan. Tidak lupa juga penggunaan kata-kata kesat amatlah dilarang semasa perayaan dan diganti
diarahkan dengan penggunaan ucapan seperti panjang umur dan untung-untung selalu, terutamanya kepada ahli keluarga dan sanak saudara. Akhir sekali ialah perkawinan. Kaum Baba dan Nyonya juga mempunyai budaya dan adat tersendiri dari aspek perkawinan. Masyarakat Baba Nyonya masih mengamalkan beberapa resam budaya Cina yang sudah tidak diamalkan oleh masyarakat Cina di Malaysia. Antara adat yang disebut ialah adat perkawinan di mana kedua-dua pengantin diperlihatkan dengan pakaian yang cantik dan berwarna mengikut pakaian warisan Cina tradisional. Perkawinan tradisional Baba Nyonya juga berlangsung selama 12 hari. Urusan mencari jodoh bagi perempuan akan diurus oleh ibu, bapaknya, dan tidak boleh dibantah. Kedua-dua lelaki dan perempuan kebiasaannya akan berkawin sebelum masuk umur 20 tahun. Tiga sekali, pengantin lelaki juga digalakkan untuk menghadirkan diri di rumah pengantin perempuan untuk menikmati jamuan makan malam majelis dinamakan Chia Lang Kek. Antara cabaran dan halangan bagi kaum Baba Nyonya di negara kita adalah yang pertama, penguasaan bahasa Baba Nyonya di dalam kalangan masyarakat. Bahasa merupakan simbol yang digunakan oleh manusia sebagai penutur dalam sebuah masyarakat untuk saling berinteraksi antara satu sama yang lain. Generasi tua jarang bertutur bahasa mereka dengan anak-anak mereka tetapi mereka memainkan peranan penting bagi melestarikan bahasa mereka. Hal ini akan menyebabkan berlakunya peralihan bahasa dan cepat dalam masyarakat. Selain itu, kemajuan ekonomi turut mempengaruhi kerana masyarakat Baba Nyonya menjadi masyarakat multilingual dan menguasai lebih dari satu bahasa. Kerana bahasa yang multilingual pasti akan mengalami perhubungan antara bahasa sehingga mewujudkan peralihan dan pencampuran kod. Faktor melanjutkan pelajaran ke luar negara turut mempengaruhi kerana apabila mereka berada di luar negara, mereka akan menggunakan bahasa pengantar sebagai bahasa utama mereka kerana ia memudahkan mereka untuk berinteraksi dengan masyarakat yang lain. Selain itu, adat istiadat semakin pupus. Apabila berlakunya pencampuran perkawinan di antara masyarakat Baba Nyonya dengan keturunan lain, mereka akan menggantikan cara perkawinan mereka dengan cara yang moden, seperti yang kita boleh lihat melalui cara pemakaian di mana pakaian dan perhiasan serta kelengkapan yang lain yang kebiasaannya digunakan dalam upacara adat istiadat sudah semakin berkurangan. Generasi muda kurang pendadahan akan budaya serta adat istiadat mereka kerana apabila mereka berusia 18 tahun ke atas, kebanyakan mereka akan berhijrah ke luar negara untuk menyambung pelajaran dan mereka berada jauh daripada ibu bapa mereka di mana telah menyukarkan akan pendadahan budaya kaum mereka. Cabaran yang ketiga adalah tiada pengelasaan khas bagi kaum Baba Nyonya di Pulau Pinang. Masyarakat Baba Nyonya di Pulau Pinang tidak mempunyai identifikasi masyarakat kerana tidak dapat dilakukan melalui fizikal seperti pemakaian baju kebaya, berkain sarung, fasih bertutur bahasa Melayu. Sebaliknya, melalui cara hidup, pergaulan, amalan dan budaya yang diamalkan. Ibu bapa harus mengambil peduli akan amalan dan budaya ini agar dapat diserapkan di dalam anak mereka agar mereka menjadi penerus bagi kaum mereka. Seterusnya ialah budaya pantun memantun yang semakin pupus. Kaum Baba dan Nyonya mempunyai sebuah budaya pantun yang unik dan menarik. Pantun yang berasal dari budaya ini mempunyai banyak maksud tersirat dan boleh dijadikan teladan dalam kehidupan seharian. Tetapi, generasi muda berbangsa Baba dan Nyonya zaman sekarang tidak mau menghargai pantun maupun barangan antik yang telah wujud sejak tahun 1880-an lagi. Akhir sekali ialah cabaran untuk memperkenalkan budaya kepada orang ramai. Pendedahan terhadap budaya Baba dan Nyonya adalah amat penting. Walau bagaimanapun, media sosial akan lebih menolak konten berunsur kemodernan kepada penggunanya berbanding maklumat berkaitan topik-topik yang melibatkan budaya Baba dan Nyonya. Selain itu, kurang keminatan daripada orang ramai juga boleh menyebabkan pendedahan budaya ini menjadi sukar. Seterusnya, saya akan membentangkan strategi pengukuhan kaum Baba dan Nyonya.
Salah satu strategi mengukuhkan budaya Baba dan Nyonya di Malaysia ialah dengan penubuhan koleksi. Penubuhan koleksi kaum peranakan Asia Tenggara di Perpustakaan Hamzah merupakan salah satu inisiatif yang berkesan dalam mengukuhkan budaya Baba dan Nyonya. Melalui inisiatif ini, maklumat berkaitan budaya Baba dan Nyonya dapat disimpan dan dikumpul agar maklumat-maklumat tersebut tidak dilupakan serta dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Maklumat-maklumat tersebut juga dapat dikaitkan dengan budaya orang Melayu. Walau bagaimanapun, pengumpulan serta pemeliharaan maklumat belum dapat dijalankan. Tetapi, University Sains Malaysia mampu dijadikan sebagai pusat pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penyebaran maklumat berkaitan budaya Baba dan Nyonya. Seterusnya, strategi pengukuhan kaum Baba dan Nyonya di Malaysia adalah membina dan mengiktiraf tapak warisan secara global. Tidak dapat dinafikan bahwa aktiviti pelancongan yang berteraskan warisan ini semakin berkembang pesat di seluruh negara dan tidak terkecuali juga Malaysia. Pemeliharaan bangunan dan kerja-kerja ekskavasi tapak-tapak bersejarah ini telah dilakukan dan diutamakan dahulu dalam pemeliharaan bandar di Malaysia. Malaysia haruslah memulakan pembinaan tapak warisan yang bertemakan kaum peranakan di Malaysia, khususnya kawasan tumpuan pelancongan. Pembinaan tapak warisan ini akan dijadikan tempat sebagai tempat penyimpanan dan pameran terhadap orang ramai untuk melihat keunikan kaum-kaum peranakan yang terdapat di Malaysia. Tapak warisan ini juga boleh dijadikan sebagai museum untuk menjadi pameran tentang kepribadian Baba Nyonya dari segi makanan, gaya hidup, dan kostum tradisional. Sebagai contoh, kasut manik Baba dan Nyonya boleh diletak di dalam museum tersebut. Selain itu, pengukuhan kaum Baba dan Nyonya juga boleh dibuat dari segi penguasaan bahasa Baba Nyonya dalam kehidupan seharian. Tidak dapat dinafikan bahwa bahasa yang digunakan oleh masyarakat Baba dan Nyonya ini sangatlah unik. Namun dari segi masa ke semasa, masyarakat Baba Nyonya ini yang generasi muda semakin kurang menggunakan bahasa tersebut di kalangan mereka. Oleh itu, masyarakat tua Baba Nyonya haruslah memandang serius keadaan ini dan mengambil langkah seperti memulakan penggunaan bahasa tersebut dalam kehidupan seharian mereka bagi membina keselesaan di kalangan generasi muda terhadap penggunaan bahasa tersebut. Dengan ini, bila mereka melakukan tindakan seperti ini, generasi muda tidak saja lupa terhadap bahasa Nyonya tersebut, namun lebih selesa untuk menggunakannya sebagai bahasa pengantara di kalangan masyarakat mereka sendiri ataupun juga luar masyarakat itu sendiri. Seterusnya, strategi pengukuhan kaum Baba dan Nyonya juga boleh dilakukan dengan menjadikan kaum peranakan sebagai tarikan pelancongan dalam dan juga luar negara. Melaka merupakan bandara yang sangat bersejarah dan menjadi tempat yang populer yang mampu menarik pelancong luar dan juga pelancong dalam negara sendiri dalam jumlah yang sangat banyak. Sebab kenapa kaum peranakan boleh dijadikan sebagai tarikan pelancong? Kerana industri pelancongan di dalam Malaysia ini boleh dibahagikan kepada beberapa sektor pelancongan, yaitu pelancongan etnik, pelancongan budaya, pelancongan sejarah, dan juga yang lain-lain, di mana kategori untuk kaum peranakan ini dapat dilihat dan terkandung dalam negeri Melaka itu sendiri. Keunikan kaum ini dapat dilihat di mana suku kaum ini adalah terdiri daripada Cina peranakan yang nenek moyang mereka berasal dari negara Cina dan telah berkahwin dengan wanita tempatan. Jadi ini boleh dijadikan sebagai satu bukti bahawa keunikan kaum peranakan Cina Baba dan Nyonya ini dapat membawa satu keterujaan kepada pelancong-pelancong luar maupun pelancong dalam negara itu sendiri untuk datang melancong ke Malaysia. Thank you. Akhir sekali adalah menjalankan aktiviti pendekatan terhadap budaya melalui perayaan kaum. Pada asalnya, kaum Baba dan Nyonya menganuti agama Buddha tetapi beralih kepada Kristian dari masa ke semasa. Namun begitu, mereka tidak melupakan asal-usul mereka, yaitu orang
Cina dan masih merayakan perayaan Cina seperti Tahun Baru Cina. Bagi mengekalkan budaya kaum Cina peranakan, mereka telah membuat perayaan yang berkonsepkan Cina. Contohnya, pada Tahun Baru Cina, mereka mengadakan kenduri atau rumah terbuka. Bagi menyimpulkan ke semua hasil kajian kami, kaum Baba dan Nyonya telah lama menetap di Malaysia dan ianya merupakan kaum yang unik dari segi adat budaya serta penggunaan bahasa seharian mereka. Oleh yang demikian, kaum ini sangatlah penting karena ini menunjukkan perubahan sejarah yang membentuk suatu komuniti yang menduduki di negara ini. Oleh itu, setiap komuniti kaum haruslah memelihara dan mengekalkan keunikan kaum mereka agar tidak dilupakan oleh generasi akan datang. Sekian sahaja dari kami.